Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Izzati binti Azmi dari kelas DPHU 3G bernombor matrikan DHU 202025255. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhani Sofia binti Mama Husaini. Saya dari kelas DPHU 3I dan nombor matrik DHU 202024850. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azizah binti Ismail dari kelas DPHU 3I. Nombor matrik saya DHU 202024698. Assalamualaikum, saya Nur Najah binti Muhammad Nazri. Saya dari kelas DPHU 3I. Nombor matrik DHU 200258282. Hai, nama saya Nur Fazihah binti Zulkifli daripada kelas DPHU 3G. Nombor matrik DHU 202024593. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kumpulan saya akan menerangkan tajuk Masjidil Haram. Kami akan menerangkan tajuk sejarahnya, keistimewaannya dan keagungannya. Sebelum kami menerangkan lebih lanjut, saya akan menerangkan serba sedikit tentang Masjidil Haram ini. Masjidil Haram adalah masjid terbesar umat Islam di kota Mekah. Masjidil Haram dipandang sebagai tempat tersuci dan juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Kaabah yang menjadi arah kiblat kepada umat Islam bagi mengerjakan ibadah solat. Masjidil Haram dalam bahasa Arab yang bermaksud masjid yang memiliki tanah haram. Kenapa dinamakan tanah haram? Para ulama mengatakan kerana di dalam tanah itu berlaku pelbagai ketentuan yang mengharamkan kita melakukan pelbagai hal seperti berburu, mengangkat senjata, mematahkan tumbuhan dan seterusnya, termasuk juga haram untuk dimasuki oleh orang kafir. Saya akan menerangkan tentang sejarah Masjidil Haram atau dipanggil Masjid Agung Umat Islam. Masjid Al-Haram atau Masjidil Haram adalah masjid yang terpenting bagi umat Islam kerana sejarah dan peranannya terhadap umat Islam seluruh dunia. Masjidil Haram mempunyai keluasan sehingga 46,000 meter persegi dan mampu untuk menampung sehingga 1.2 juta jemaah. Masjidil Haram melalui ratusan proses perluasan dan mencantikkan Masjid Agung ini sehingga kini. Kerja-kerja memperluaskan dan mencantikkan Masjidil Haram tidak pernah berhenti. Masjid ini terletak di kota Mekah dan dibina mengelilingi Kaabah, iaitu kiblat umat Islam apabila mengerjakan solat. Imam Abdul Hasan Mawardi telah meriwayatkan bahawa pada zaman Rasulullah SAW sehingga ketika zaman Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Masjidil Haram ini tidak mempunyai dinding. Saya akan meneruskan lagi dengan kedudukan binaan sebelum Islam. Lebih kurang 200 sebelum hijrah, Mekah telah menjadi sebuah bandar. Sebelum itu, tiada binaan di sekitar Kaabah. Penduduk Mekah tinggal di sekitar lurah Bukit Merah, iaitu sekitar kawasan Mudda'ah dan Al-Ma'la dan Jabal Abu Qubais yang menghadap ke arah lembah itu. Apabila Qusay bin Kilab memegang pemerintahan Mekah, beliau telah menerajui binaan bandar Mekah dan reka bentuknya. Semua rumah telah dibina mengelilingi Kaabah dengan satu kawasan persegi dikosongkan di sekitarnya. Dengan permulaan yang ringkas ini, Mekah telah berkembang menjadi bandar suci bagi seluruh dunia Islam. Sejak zaman Nabi Ibrahim AS sehingga ke zaman Qusay bin Kilab, keadaan Masjidil Haram hanyalah kawasan lapang sekitar Kaabah, tidak ada bangunan dan ia dilingkungi oleh rumah orang Quraisy.
Seterusnya, perkembangan selepas pembukaan Mekah. Selepas kedatangan Islam dan pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah sehingga ke zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar, tidak berlaku sebarang perubahan mahupun pembinaan terhadap Kaabah serta kawasan di sekitarnya. Hal ini kerana waktu tidak ada keperluan untuk meluaskan kawasan Kaabah atau memagarinya. Akhir sekali daripada saya ialah binaan dan perkembangan Masjidil Haram dalam sejarah. Okey, yang pertama, pembesaran Masjidil Haram pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab pada tahun 17 Hijrah 688 Masihi. Yang kedua, pembinaan Masjidil Haram oleh Khalifah Uthman bin Affan pada tahun 26 Hijrah 646 Masihi. Ketiga, pembinaan oleh Abdullah bin Al-Zubair pada tahun 65 Hijrah 684 Masihi. Keempat, pembaikan Masjidil Haram oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 75 Hijrah 694 Masihi. Kelima, pembesaran Masjidil Haram oleh Khalifah Al-Walid ibnu Abdul Malik pada tahun 91 Hijrah 710 Masihi. Keenam, pembesaran Masjidil Haram oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 137 Hijrah 754 Masihi. Ketujuh, pembesaran oleh Khalifah Muhammad Al-Mahdi pada tahun 284 Hijrah 894 Masihi. Kesembilan, pembesaran Masjidil Haram oleh Khalifah Al-Muqtadir Billah pada tahun 306 Hijrah 918 Masihi. Dan akhir sekali iaitu yang ke-10, Masjidil Haram di bawah Kerajaan Arab Saudi. Sekian, itu saja daripada saya. Okey, tajuk yang saya dapat ialah sejarah pembinaan Masjidil Haram pada zaman Rasulullah SAW. Okey, pada zaman Rasulullah SAW ni, pembinaan Masjidil Haram telah mula dijalankan oleh kaum Bani Quraisy, di mana mengikut Az-Zuhri, iaitu seorang sejarawan, dia berkata bahawa ketika Nabi Muhammad SAW berumur dalam lingkungan 35 tahun, iaitu sekitar 605 Masihi, Kaabah ni telah menghadapi kerosakan, di mana berlaku kebakaran pada kelambu Kaabah dan berlaku banjir yang menyebabkan sebahagian Kaabah telah runtuh. Okay, oleh itu kaum Quraisy ni, diorang telah mengadakan perbincangan dan mengambil keputusan untuk membina sebelah Kaabah dengan cara meruntuhkan dahulu dinding-dinding yang telah rosak itu. Okay, kemudian masa nak mengambil keputusan tersebut, kaum Quraisy ni diselubungi dengan kebimbangan bahawa akan timpanya bala atas tindakan yang mereka ambil tu. Okay, kemudian Al-Walid ibnu Al-Mughirah telah berkata kepada kaum Quraisy, adakah kamu sedar sama ada kamu ingin meruntuhkannya bagi tujuan pembaikan ataupun untuk merosakkannya? Lalu kaum Quraisy telah menjawab, kami ingin membaikinya. Seterusnya Al-Walid telah berkata, Tuhan tidak akan menghukum orang-orang yang ingin membaikinya. Okay, seterusnya Al-Walid ni telah berjalan menuju ke dinding Kaabah dengan bawa sebilah kapak lalu berdoa, Allahumma, kami tidak akan melakukan apa-apa kecuali untuk membaikinya. Okay, hal ini mula diikuti oleh kaum-kaum Quraisy yang lain yang telah nampak tindakan Al-Walid tu, lalu mereka juga turut meruntuhkan dinding Kaabah tu bersama-sama. Okay, kalau nak tahu, bagi membangunkan semula Kaabah tu, kaum Quraisy ni telah mengupah seorang arkitek yang bernama Bakum Al-Rumi. Okey, dinding Kaabah ni telah dibina dengan menggunakan lapisan kayu dan batu yang saling bertindih antara satu sama lain, di mana bekalan kayu ni diorang peroleh daripada sebuah kapal Greek yang telah rosak dan tidak dapat dibaiki di pelabuhan Syuhaibibi. Okey, dinding Kaabah ni telah dibina oleh kaum Quraisy, iaitu setinggi 18 hasta, di mana mereka juga turut membuat bumbung Kaabah dan pintu Kaabah dibina tinggi dari aras bumi bagi mengelakkan pencuri untuk mencuri khazanah yang berada dalam Kaabah, dan bahagian dasar di bahagian dalam Kaabah tu diorang telah isikan dengan batu-batu yang disamakan dengan paras pintu Kaabah tu. Okay, di mana 6 tiang juga turut didirikan bagi menyokong dinding Kaabah dan bumbung Kaabah. Okay, tiang-tiang itu dibuat dalam 2 barisan yang mengandungi 3 tiang bagi setiap barisan.
Okey, walaupun kaum Quraisy ni membina dinding Kaabah berbentuk 4 segi yang agak tinggi, tetapi disebabkan oleh masalah perbelanjaan, mereka tidak dapat nak masukkan kawasan Hijri Ismail tu dalam kawasan bangunan Kaabah. Okey, lalu kaum Quraisy telah membina tembok separuh melengkung yang rendah dekat sekeliling Kaabah. Dengan kaum Quraisy telah mengecilkan binaan asal Kaabah, iaitu sepanjang 6 hasta sejengkal dalam 3 meter macam tu di bahagian Hijri Ismail. Okay, ia ditanda dengan lingkungan separuh bulatan supaya orang ramai melakukan tawaf di bahagian belakangnya sahaja. Okey, kemudian semasa pembinaan Masjidil Haram ni, Rasulullah SAW ada menyertainya dengan mengangkat batu bata untuk binaan Kaabah. Okey, kalau nak tahu, setiap kabilah ni diorang diberikan satu bahagian dalam penjuru daripada penjuru Kaabah, di mana apabila tiba masa untuk meletakkan Hajarul Aswad ni, mereka saling berbalah, iaitu mereka mendakwa, setiap kabilah ni diorang mendakwa bahawa diorang lebih berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad ni, sampai ada sebahagian daripada mereka yang bersumpah untuk berperang sekiranya mereka tidak dapat meletakkan Hajarul Aswad. Okay, contohnya macam Bani Abdul Aldar, iaitu diorang telah membawa satu bekas darah dan bersumpah bersama Bani Adi untuk mempertahankannya sehingga mati. Okay, di mana darah tu telah dinamakan dengan La'aqah Al-Dam. Okay, dan hal ini telah menyebabkan pihak Quraisy menangguhkan pembinaan Masjidil Haram tu selama 4 hari atau 5 hari. Kemudian mereka telah berkumpul di masjid dan bermusyawarat, iaitu dalam kalangan mereka, iaitu orang yang paling tua, Abu Umayyah Huzaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi berkata, orang yang akan memutuskan perkara ini ialah orang yang pertama memasuki pintu masjid dari pintu Bani Syaibah. Okay, lalu mereka semua telah bersetuju di atas perkara tersebut. Okay, maka orang yang pertama memasuki pintu tersebut ialah Rasulullah SAW, dan setelah mereka melihat Rasulullah, mereka telah bersetuju untuk menjadikan baginda hakim dan memberitahu masalah tersebut kepada Rasulullah yang terkenal dengan gelaran Al-Amin. Okay, kemudian Rasulullah SAW ni baginda telah mengambil sehelai kain dan meletakkan Hajarul Aswad di atasnya. Kemudian baginda mengarahkan setiap kabilah untuk melantik seorang wakil untuk mengangkatnya hingga ke tempatnya. Lalu Rasulullah SAW telah mengambil Hajarul Aswad dengan tangannya yang mulia dan meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Okay, dalam Ar-Rahi Al-Makhtum berkata, disebutkan bahawa Kaabah dibina oleh kaum Quraisy ni adalah berbentuk 4 persegi, iaitu tingginya 15 meter, lebar di bahagian Hajarul Aswad, dan yang bertentangan dengannya adalah 10 meter, di mana Hajarul Aswad tingginya dari lantai adalah 1.50 meter, di bahagian pintu dan bertentangan dengannya adalah 12 meter. Tinggi pintunya dari lantai adalah 2 meter, dilengkungi tapak bawahnya dengan binaan dengan batu setinggi 0.25 meter dan lebarnya adalah 0.30 meter, dan dinamakan dengan Syazarwan, iaitu dari tapak asal binaan Nabi Ibrahim AS, tetapi kaum Quraisy telah mengeluarkannya kerana kekurangan nafkah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan zaman Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah iaitu Al-Abbasidin ialah nama yang diberi bagi Khalifah Al-Baghdad, iaitu empayar kedua Islam. Selepas meninggikan pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, kerajaan ini merampas kuasa pada tahun 750 selepas mereka berjaya mengalahkan tentera Umayyah dalam medan peperangan. Kerajaan ini berkembang selama 2 tahun, selama 2 kurun, tetapi secara perlahan-lahan mengalami zaman kejatuhan selepas kebangkitan tentera berbangsa Turki yang mereka cipta. Kerajaan ini akhirnya berakhir pada tahun 1258 selepas Hulagu Khan, iaitu seorang panglima tentera Mogol, menghancurkan Baghdad. Pada tahun 986 Masihi, Harun al-Rashid telah memasukkan gedung Dar an-Nadwah di sebelah utara ke dalam masjid dan membina pintu Bab Ibrahim di sebelah barat. Pintu besar Bab
besar As-Salam telah dibaiki pada tahun 1243 Masihi oleh Ali bin Umar dari Yaman. Seterusnya, Amir Zainal Abidin Al-Utsmani iaitu 1373 Masihi telah memutuskan sudun pasca mencantikkan pintu masjidil dengan hiasan yang indah, memperbaiki atap dan pancuran air di Kaabah. Pada tahun 1399 Masihi, suatu kebakaran besar telah berlaku pada Masjidil Haram. Banyak bahagian yang telah musnah, begitu juga dengan hasil kesenian yang indah-indah yang sukar diganti cari. Amir Besar Az-Zahiri telah memperbaikinya pada tahun berikutnya dan selesai pada tahun 1401 Masihi. Sultan Salim II iaitu 1572 Masihi sehingga 1577 Masihi telah memperbaharui dan memperkemaskan lagi Masjidil Haram ini dengan memasukkan kubah dan relung-relung yang indah di dalamnya. Atas arahan Sinan Pasha dari Mesir, kerja-kerja pembinaan telah diusahakan oleh Ahmad B dan seorang jurutera bernama Muallim Muhammad al-Misri. Bila Sultan Salim meninggal dunia, anaknya Sultan Murad telah meneruskan pekerja bapanya sehingga selesai. Seterusnya saya akan menerangkan pada zaman Arab Saudi. Mamlukah Al-Arabiyah As-Saudiyah merupakan negara terbesar di semenanjung Arab. Ia bersempadan dengan Jordan pada barat laut iaitu Iraq pada utara dan timur laut, Kuwait, Qatar dan Bahrain. Dan Amiriyah Arab Bersatu pada timur, Oman pada tenggara dan Yaman pada selatan. Teluk Parsi terletak ke timur laut dan Laut Merah ke barat. Ia mempunyai anggaran populasi sebanyak 27.6 juta orang. Kerajaan ini kadang-kala dipanggil iaitu tanah dari dua masjid su'i dalam rujukan kepada Mekah dan Madinah, dua tempat paling suci dalam Islam. Dalam bahasa Inggeris, negara ini paling lazim dirujuk sebagai Arab Saudi. Kerajaan ini telah diasaskan oleh Abdul Aziz bin Saud, iaitu usaha dimulakan pada 1902 apabila dia menawang tanah moyang Al-Saud Al-Riyadh dan berakhir pada 1932 dengan pengisytiharan dan pengakuan kerajaan Arab Saudi. Reka bentuknya kekal dari zaman Umawi, Abbasiyah hingga dilakukan perluasan kerajaan Arab Saudi. Mereka melihat Masjidil Haram bakal menumpang pertambahan jumlah jemaah yang kian meningkat setiap tahun. Program perluasan kota itu bermula oleh Raja Abdul Aziz pada 1955. Ia menyaksikan keluasan bertambah dalam masa 20 tahun daripada 19,000 meter persegi kepada 160,000 meter persegi. Hampir 8 tahun ganda keluasan asalnya. Penambahan itu dibuat tanpa menjejaskan keaslian binaan asal dari zaman Turki. Ruangan tawaf juga dibesarkan 3 kali ganda dari keluasan asal. Daun pintu Kaabah juga diganti baru, dilapisi emas tulen. Raja Fahd menambah kawasan sa'i dengan laluan pertutup berhawa dingin. Begitu juga dengan laluan bertingkat dan jambatan bagi mengurangkan kesesakan ketika musim haji demi keselesaan umat Islam. Selepas 13 tahun projek pembesaran Al-Haram siap, Raja Fahd melancarkan satu lagi projek pembesaran masjid ini. Pada 2 Safar 1409, projek ketiga perluasan Masjidil Haram oleh Kerajaan Saudi dirasmikan. Kos pembinaan bernilai 6.8 bilion rial Saudi dan melibatkan pertambahan masjid dan kompleks yang menempatkan kedai di barat Masjidil Haram iaitu di hadapan Bab Al-Umrah dan Bab Al-Malik. Kemudian di bawah pentadbiran almarhum Raja Abdul Aziz As-Saud, baginda merancang untuk membesarkan lagi Masjidil Haram. Projek terbaru yang dilaksanakan baginda ialah membesarkan lorong masak iaitu tempat bersa'i daripada 2 lorong kepada 4 lorong. Kerja-kerja pembinaan telah bermula pada 2006 dengan mengambil sedikit dari bahagian daratan
sembahyang di Bab As-Salam pada 11 September 2015. Seramai 111 orang maut dan 394 orang tercedera apabila sebuah kren runtuh di kawasan masjid. Kerja pembinaan tertunda akibat krisis minyak pada tahun 2010. Kerja pembinaan diteruskan pada September 2017. Pada 5 Mac 2020, berikutan pandemik COVID-19, langkah-langkah keselamatan mula diambil di masjid, termasuk penghentian ibadah umrah dan penutupan masjid pada waktu malam. Pada 20 Mac, kawasan Masjidil Al-Haram telah ditutup kepada orang awam akibat perkembangan wabak di Arab Saudi. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang keistimewaan Masjidil Haram. Tanah Haram, Mekah dan Madinah adalah tempat yang mulia. Khusus untuk Tanah Haram di Mekah, kita ketahui bahawa pahala solat di Masjidil Haram adalah 100 kali dari solat di masjid lain. Di antara kemuliaannya ialah akan dilipat gandakan pahala solat di masjid di tanah tersebut. Keistimewaannya ialah saf melingkar. Yang kedua ialah masjid ini berbentuk segi empat dan dibangun mengelilingi Kaabah. Keunikan dari Masjidil Haram ini adalah safnya berbentuk lingkaran. Ini merupakan keunikan tersendiri yang tidak dapat di mana-mana masjid ataupun di dunia ini. Yang ketiga, Masjidil Haram memiliki luas sekitar 656,000 meter dan dapat menampung 730,000 jemaah dalam satu kali waktu solat berjemaah pada hari biasa dan lebih dari 1 juta jemaah pada musim haji. Yang keempat, memiliki 3 lantai. Yang kelima, menara berjumlah 7 buah. Yang terakhir pula ialah keistimewaan masjid ini adalah solat di masjid lebih utama dari solat sebanyak 100,000 kali di masjid lain. Allah Ta'ala juga menamakan Masjidil Haram atau Kaabah dengan Baitul Atiq kerana dia telah membebaskannya dari bala tentera bergajah. Oleh itu, bala tersebut tidak menimpa Kaabah. Allah telah menghantar burung ababil ke atas Abrahah dan tenteranya ketika cuba membinasakan Kaabah. Dinamakan dengan Baitul Atiq juga kerana Allah membebaskan penghujung-penghujungnya dari api neraka apabila kematian mereka ketika berada dalam mentauhidkan Allah serta mengikut nabinya Islam. Kaabah dibina oleh bapa sekalian Nabi-Nabi iaitu Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS dengan petunjuk dari Allah SWT berpandukan firman-Nya bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan-binaan asas tapak Baitullah Kaabah itu. Sambil keduanya berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Dengan ini, bapa sekalian, Nabi-Nabi telah membina masjid yang paling mulia di kawasan yang paling mulia. Allah mengkhususkan Masjidil Haram dengan tidak boleh bersusah payah untuk bermusafir, melainkan kepadanya Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa, sebagaimana dikhususkan juga dengan digandakan pahala sembahyang di dalamnya, di mana sembahyang di Masjidil Haram digandakan dengan 1000 sembahyang. Antara keistimewaan lain ialah yang pertama, Allah Ta'ala sangat melarang semua bentuk kemaksiatan sekecil apapun di Masjidil Haram. Yang kedua, satu solat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100,000 solat di masjid selainnya. Yang ketiga pula ialah tidak boleh mengadakan perjalanan dengan tujuan ibadah dan taqarrub kepada Allah
kecuali menuju ketiga masjid di atas. Yang terakhir pula ialah satu-satunya taman syurga di bumi adalah apa yang ada di antara rumah Nabi SAW dengan mimbar beliau. Dari Jabir, Nabi Muhammad SAW bersabda, solat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 solat masjid lainnya selain Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100,000 solat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kata-kata saya yang terakhir untuk menamatkan saya punya tajuk untuk keistimewaan Masjidil Haram ialah seluruh umat Islam diperintahkan untuk memalingkan wajah dan hatinya ke arah Masjidil Haram di mana pun berada. Hal ini diperkuat dengan surah Al-Baqarah ayat 149 dan 150. Perintah ini hampir sama derajatnya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang lain seperti melakukan solat, zakat, puasa, haji sebagai wujud hati terikat dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal duniawi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Izzati binti Azmi. Saya akan menerangkan tentang keagungan Masjidil Haram. Sebagaimana yang anda tahu, Masjidil Haram ini merupakan tempat terpenting bagi umat Muslim. Selain memiliki sejarah yang panjang, masjid ini juga menjadi tujuan utama umat Muslim beribadah haji. Di dalamnya terdapat ritual-ritual haji yang dilakukan di sana seperti tawaf dan sa'i. Sebagaimana yang anda tahu, poin yang pertama untuk keagungan Masjidil Haram ialah Masjidil Haram ialah masjid yang pertama dibangunkan di muka bumi ini. Sebagaimana sejarah masjid ini tidak lepas dari sejarah Kaabah. Pada zaman Nabi Ibrahim AS, Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 96 bahawa Masjidil Haram ini merupakan masjid yang pertama yang dibangunkan di muka bumi ini, yang berbunyi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lillazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah, yang mana selama ni dipanggil Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia, dari surah Al-Imran ayat 96. Poin yang kedua pula untuk keagungan Masjidil Haram pula ialah dinding yang mengelilingi Kaabah dibangunkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman Rasulullah SAW, Kaabah tidak memerlukan tembok yang mengelilinginya. Sampai pada zaman sahabat menjadi khalifah, tembok tersebut diperlukan. Pertama kali, dinding yang mengelilingi Kaabah dibangunkan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kebijakan tersebut diambil oleh Umar disebabkan banyak rumah-rumah warga sekitar yang terus mendekati Kaabah. Maka Umar berkata kepada mereka, sesungguhnya Kaabah ini adalah Baitullah dan setiap rumah harus memiliki halaman. Dan bangunan kalian semua telah memasuki halaman Kaabah, bukan Kaabah yang memasuki halaman kalian. Umar pun membelilah rumah-rumah yang berdekatan dengan Kaabah dan menghancurkannya untuk memperluaskan lagi halaman Kaabah. Bagi sebahagian warga yang menolak untuk dibeli oleh Umar, tetapi Umar tetap menghancurkan rumah-rumahnya dan menyediakan ganti rugi agar boleh dimanfaatkan pada saatnya nanti. Beliau membangunkan dinding dan meletakkan lampu di atasnya. Kemudian pada masa Osman juga membeli rumah-rumah yang lain dengan harga yang lebih mahal. Bahkan diriwayatkan bahawa beliau orang yang pertama kali memberi atap pada saat ada perluasan masjid. Sedangkan pada masa Ibnu Zubair, beliau mendetailkan, iaitu mempercantikkan lagi bangunannya dan tidak memperluaskannya. Ia memberikan tiang yang berhias batu marmar dan memperindahkan pintunya. Setelah itu, pada masa Abdul Malik bin Marwan, ia menambahkan lagi tinggi dinding masjid dan membawakan pagar dari Mesir lalu laut ke Jeddah dan dari Jeddah segera dibawa ke Mekah dan menyuruh Hajjaj bin Yusuf untuk
mengilatnya. Ketika Al-Walid bin Abdul Malik memimpin, ia menambahkan lagi perhiasan Kaabah dan merubahkan pancuran dan atapnya. Setelah itu, Mansur dan anaknya Mahdi naik menjadi khalifah. Keduanya juga menambahkan keindahan masjid. Okey, di dalam Masjidil Haram itu terdapat beberapa situs diniyah, iaitu makam Nabi Ibrahim, iaitu tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam, ialah batu tempat pijakan kaki beliau ketika membangunkan Kaabah. Demikian juga sumur Zamzam, ia adalah mata air yang Allah Ta'ala keluarkan untuk ibunda Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam ketika keduanya sedang kehausan. Di Masjidil Haram juga terdapat Hajarul Aswad yang berasal dari batuan syurga. Demikian juga makam Ibrahim. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad dari Abdullah bin Amr berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Hajarul Aswad dan makam Ibrahim adalah batu yang mulia yang berasal daripada batuan syurga yang Allah hilangkan cahayanya. Andai sahaja tidak dihilangkan, maka keduanya akan menyinari seluruh ufuk timur dan barat. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, kalimah-kalimah Al-Quran yang disulami dengan corak-corak Islam, batu-batu marmar telah diukir dengan indah dan tiang-tiangnya disaluti emas. Kerajaan Arab Saudi kemudiannya menjalankan operasi pembesaran Masjidil Haram agar dapat menampung pertambahan jumlah jemaah yang kian meningkat setiap tahun. Program perluasan menyaksikan keluasan pertambahan dalam masa 20 tahun dari 19,000 meter persegi kepada 160 meter persegi. Hampir 8 kali ganda keluasan asalnya. Penambahan itu dibuat tanpa menjejaskan keaslian binaan asal dari zaman Turki. Ruangan tawaf juga dibesarkan 3 kali ganda daripada keluasan asal. Daun pintu Kaabah juga diganti baharu, dilapisi emas tulen. Selepas 13 tahun projek pembesaran Al-Haram siap, Raja Fahd melancarkan satu lagi projek pembesaran masjid ini yang membabitkan kos pembinaan bernilai 6 bilion. Dan membabitkan pertambahan masjid dan kompleks yang menempatkan kedai di baras Masjidil Haram, iaitu di hadapan Babul Al-Umrah dan Babul Al-Malik. Projek terbaru yang dilaksanakan pemerintahan Arab Saudi ialah membesarkan lorong Mas'a, iaitu tempat bersa'i, dari 2 lorong kepada 4 lorong. Ini membuatkan Masjidil Haram begitu agung bagi kehidupan seorang Muslim. Okey, seterusnya saya akan menyimpulkan keseluruhan tentang sejarah Masjidil Haram ini. Okey, setiap perkara dan tempat yang terdapat di tanah haram ini mempunyai rahsia dan sejarahnya yang tersendiri. Kerana di bumi bertuah inilah yang menjadi saksi kepada liputan sejarah sejak daripada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu sehingga ke zaman Rasulullah dan para sahabat. Jadi, kita sebagai umat Islam perlu cakna dan mempelajari tentang tempat-tempat ini sebagai tambahan ilmu. Sekiranya mempunyai peluang dan kesempatan, dianjurkan untuk menziarahi sendiri tempat-tempat tersebut. Seperti mana yang anda tahu, Masjid Al-Haram ini ialah merupakan sebuah masjid yang terletak di kota Mekah yang dilihat antara tempat yang suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Masjid ini juga di dalamnya terletak rumah Allah, iaitu Baitullah atau dinamakan Kaabah, yang menjadi arah kiblat bagi seluruh umat Islam apabila ingin mengerjakan ibadah. Demikianlah pada kita bahawa Masjidil Haram ini merupakan salah satu masjid yang mulia kerana namanya dinukilkan di dalam Al-Quranul Karim. Di samping itu juga, Masjidil Haram terletak di dalam tempat yang mulia, iaitu Mekah Al-Mukarramah.
Ganjaran yang besar atau gandaan pahala itu diperolehi bagi sesiapa yang menunaikan solat di Masjidil Haram dan ia juga meliputi tanah haram keseluruhannya. Tambahan pula, walaupun Masjidil Haram ini mengalami perubahan dari sudut saiz dan binaannya, tetapi sesiapa yang solat di tempat tersebut akan mendapat ganjaran yang sama seperti orang yang solat di bahagian yang asal masjid. Simpulannya, tidak dinafikan lagi bahawa solat di Masjidil Haram dan juga solat di Masjid Nabawi mempunyai kelebihan yang amat besar dan tersendiri. Dengan itu, kami menyatakan sekali lagi bahawa ganjaran yang dimaksudkan di dalam hadis berikut adalah bagi sesiapa yang menunaikan solat di Masjidil Haram dan ia juga meliputi tanah haram keseluruhannya. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kesempatan untuk menunaikan solat di tempat yang mulia seperti ini. Amin. Sekian daripada grup kami. Sekian, terima kasih.